Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 27 April, Bulletin Pagi bersama saya, Amrul Hakim Lokman. Tajuk utama hari ini. Lebih 170,000 kes positif dilapor, tidak diketahui punca jangkitan. KPM tidak hukum pelajar tidak hadir ke sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 60% daripada keseluruhan kes COVID-19 sepanjang tempoh 1 Januari sehingga kemarin dilapor tiada punca jangkitan atau tidak diketahui puncanya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, setakat ini 170,173 kes sporadik dikesan. Katanya, 3 negeri mencatat kes sporadik yang tinggi, Selangor, Kuala Lumpur dan Johor. Jadi, kes-kes sporadik ini telah berada dalam masyarakat lah, ya. Dan selain daripada yang saya sebutkan 60%, 40% ialah kluster-kluster lah yang telah pun direkodkan setakat ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Putrajaya semalam. Katanya, kes sporadik dikhawatiri menular ke sekolah berikutan kebanyakan kes kluster di sekolah berpunca dari luar. Kebanyakan jangkitan dengan kes indeksnya berasal dari luar yang direkodkan sebagai kontak dengan keluarga dan mungkin tidak bergejala serta tidak dapat dikesan di peringkat awal. Kementerian Kesihatan KKM mencadangkan pekeliling dikeluarkan bagi membenarkan guru serta pelajar bergejala untuk tidak hadir ke sekolah sebagai langkah mengekang penularan pandemik COVID-19. Cadangan itu susulan peningkatan kluster pendidikan sebanyak 83.3% sejak 11 April hingga Sabtu lalu. Kali ini dibincangkan secara serius. Kebanyakan aduan yang kita dapat ialah guru-guru yang bergejala ini bimbang bila tak sekolah dia akan direkodkan sebagai ponting lah, sebagai tak sekolah. Jadi kita telah pun bercakap dengan Ketua Setiausaha Negara dan juga dengan Menteri Pelajaran sendiri supaya perkara ini dilihat sebagai isu krisis, isu yang melibatkan krisis untuk intervene, untuk kita laksanakan pencegahan dan kawalan. Jadi mereka hanya perlu memberitahu maklum kepada PKD. Yang penting PKD ada pemakluman dan kita boleh bantu mengeluarkan surat-surat pengesahan. Bukan MC lah, maknanya MC tu bila mereka sah sebagai pesakit COVID. Tapi yang nak buat saringan ni, mereka sebenarnya tertekan. Katanya, sejak Januari lalu, 23,779 pelajar berusia 12 tahun ke bawah disahkan positif COVID-19. Jumlah itu meningkat secara mendadak berbanding 8,369 kes membabitkan pelajar berusia 12 tahun ke bawah tahun lalu. Bukan hanya 7 buah sekolah lagi ditutup selama 2 hari bermula hari ini di Kedah akibat kes positif COVID-19 yang melibatkan warga di sekolah berkenaan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Rozaini Ahmad berkata, sekolah yang terlibat ialah Sekolah Kebangsaan Taman Uda, SJK Cina Pumpong dan SK Datuk Wan Muhammad Saman di daerah Kota Star serta SK Datuk Wan Kemara di daerah Kubang Pasu. Turut ditutup katanya SK Haji Rahman di daerah Pendang dan SMK Lunas serta SK Junjung di Kulim. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah berikutan kebimbangan ibu bapa berhubung situasi COVID-19 tidak akan dihukum. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razujidin bagaimanapun berkata, ibu bapa perlu memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah lebih awal. From day one, kita buka sekolah. Kita tak pernah denda mana-mana murid yang tak nak datang ke sekolah kerana mereka merasakan sekolah ini mungkin tidak selamat bagi mereka. Kita tidak pernah denda mana-mana murid. Ya, kita tidak pernah denda. Ada ibu bapa apabila kita buat by 10 o'clock kita akan dapatkan data-data kehadiran ke sekolah. Kita akan kumpulkan ikut sebab. Dan salah satu sebabnya adalah kerana ibu bapa risau tentang jangkitan COVID-19. Ibu bapa boleh cakap, saya ni mungkin anak saya tak berapa sihat sikit, ni anak saya ada history ni, anak saya rasa tak sesuai pergi sekolah, tapi kena maklum pada kami.
Beliau turut menasihati ibu bapa supaya tidak menghantar anak yang bergejala ke sekolah. Mengenai proses penyuraian pelajar ketika pulang dari sekolah, beliau berkata rata-rata SOP penyuraian murid sekolah rendah mudah dipatuhi. Namun KPM berdepan cabaran proses penyuraian di sekolah menengah. Sementara itu, KPM sedang melakukan siasatan terhadap kes dakwaan memeriksa pelajar perempuan secara fizikal di sebuah sekolah berasrama yang kononnya bagi membuktikan mereka datang haid seperti yang tular di laman sosial. Cuba bagi tahu saya kat mana ianya berlaku. Can you tell me dekat sekolah mana berlaku pemeriksaan ini? I said, okay, nak cakap. People can talk, but give us the detail. SMK Bentara Luar berlaku kenyataan keluar, we come up with a statement. I come up with a statement. But now when you say that okay ini berlaku, can you tell me dekat sekolah mana? Can you tell me now? Any of you, ramai-ramai ni, can you tell me mana sekolah mana? If you can tell me sekolah mana, then I'll go drill down and tengok apa berlaku. Beliau mengulas mengenai penyebaran video TikTok seorang pelajar sekolah menengah di Selangor yang mendakwa seorang guru mata pelajaran pendidikan jasmani bergurau secara keterlaluan yang merujuk kepada perbuatan merogol. Katanya, perkara itu telah menjadi kes polis dan tidak seharusnya berlaku kerana membabitkan adab dan integriti pelajar dan guru. Vaksin COVID-19 jenis CanSino belum mendapat kelulusan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA untuk dibawa masuk dan digunakan di negara ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, vaksin keluaran negara China itu masih diteliti NPRA. CanSino belum lagi mendapat kelulusan daripada pihak NPRA. Masih sedang menilai CanSino. Jadi sehingga dapat kelulusan daripada NPRA dan dapat didaftar ataupun dapat didaftar oleh NPRA, kita tak boleh bawa masuk lagi yang CanSino ni. Itu Sarawak yang Sarawak ada minta. Ya, Sarawak ada minta dan saya bagi tahu kepada kerajaan Sarawak apabila NPRA, kalau sekiranya NPRA lulus dan daftar CanSino, kita akan dapat bagi CanSino kepada Sarawak sebab dia satu dos, senang untuk diguna di kawasan pedalaman. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke pusat pemberian vaksin di Stadium Sultan Abdul Halim Al-Usta. Sementara itu, pendaftaran bagi penerima vaksin bagi mereka berusia 18 tahun ke atas kini direkodkan mencecah 40%. Angka itu dijangka meningkat kepada 50% menjelang Jun ini. Target kita lebih daripada itu. Target kita nak sampai hampir 80% lebih. Ya, jadi banyak lagi ramai lagi yang perlu daftar, tapi saya rasa ramai yang masih lagi tunggu dan melihat. Tapi sebenarnya pelaksanaan fasa 2 ni sangat penting sebab bila ramai orang tengok warga mas dapat vaksin dan tidak ada apa-apa alahan teruk, tidak ada apa-apa kesan sampingan yang teruk, yang muda ni dia rasa lebih yakinlah kalau mak saya dah terima, bapa saya dah terima, nenek saya dah terima, tak ada apa-apa masalah. Saya jumpa ramai usia 70-an, 80-an, tak ada masalah. Ya? Jadi ini akan membina keyakinan orang ramai untuk menerima vaksin. Kerajaan sedia mempertimbangkan pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun berbanding had usia minimum penerima iaitu 18 tahun ketika ini. Pertimbangan itu akan dibuat selepas menerima data lengkap ujian klinikal yang dilaksana syarikat farmaseutical Pfizer ke atas individu kelompok usia berkenaan. Yang sebelum ini kita hanya hadkan kepada 18 tahun. Pfizer baru dapat maklumat data yang terkini daripada clinical trial untuk golongan remaja dan dia akan bagi kepada FDA dan juga MPRA. Katanya data klinikal itu akan diserahkan kepada bahagian kawal selia Farmasi Negara NPRA untuk diteliti. Bagaimanapun penilaian data oleh Pfizer dilaksana antara 2 ke 3 bulan. Kerajaan juga mungkin akan menempah vaksin syarikat itu untuk golongan remaja kerana hanya syarikat pengeluar itu yang mempunyai maklumat klinikal. Sementara itu, vaksin COVID-19 yang digunakan di negara ini dilihat mampu mengekang penularan varian mutasi dalam negara setakat ini.
Dan kalau dilihatkan diimbangi daripada segi risiko dan kebaikannya, manfaat vaksin itu adalah jauh lebih tinggi daripada risiko kecil yang dihadapi. Beliau berkata demikian dalam sesi libat urus mengenai vaksin di Putrajaya semalam. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan KKM mengesan beberapa varian baru di negara ini, antaranya varian Afrika Selatan B1351, selain varian UK B117 dan varian Nigeria SARS-CoV-2. Pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan peniaga dan pengunjung di tapak Bazar Ramadan dilihat lebih baik selepas 2 minggu beroperasi. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamaruddin berkata pengawasan pihak berkuasa tempatan PBT yang ditempatkan di lokasi tumpuan turut membantu dalam memastikan SOP dipatuhi. Jadi saya pada umumnya saya berpuas hati dengan pematuhan dan juga pelanggan pun dah biasa. Cuma hari ini mungkin hujan, jadi crowd dia mungkin masih lagi elok terkawal. Tak tahulah kalau hari yang tak hujan mungkin penguatkuasa dan juga MPAJ punya pegawai kena bertugas lebih teliti lagi lah. Beliau berkata demikian selepas meninjau Bazar Ramadan Bandar Baru Ampang, Selangor semalam. Katanya, anggota penguatkuasa PBT boleh mengambil tindakan tegas terhadap pengunjung dan peniaga yang didapati melanggar SOP. 1,122 Bazar Ramadan dibenarkan beroperasi tahun ini di seluruh negara kecuali di Kelantan dan Sabah. Daripada jumlah itu, 3 Bazar Ramadan diarah tutup bagi kerja-kerja penambahbaikan pematuhan SOP, iaitu Bazar Ramadan Bukit Nyamuk, Kuala Nerang, Bazar Ramadan Greenwood, Gombak dan Bazar Ramadan Tok Adis, Kuala Terengganu. Di Kelantan, 36 anggota pasukan keselamatan berdepan pelbagai cabaran pada bulan Ramadan, termasuk cuaca tidak menentu dan terpaksa berbuka puasa di 2 sekatan jalan raya SJR, termasuk di Kampung Tanah Putih dan Kampung Kundur Gua Musang. SJR membabitkan laluan jalan masuk ke Kelantan di Jalan Gua Musang, Kuala Lipis dan Jalan Gua Musang, Cameron Highlands. Ketika bulan Ramadan ini, mereka bukan sahaja berdepan cabaran berpanas ketika waktu siang hari, tetapi juga hujan dan ribut petir ketika melaksanakan tugas di SJR. Cabaran bertugas di bulan Ramadan di SJR Tanah Putih amat mencabar. Kita menghadapi panas, hujan dan sebagainya. Dari segi kenderaan tu macam mana? Dari segi kenderaan tu ada yang memasuki Kelantan. Dan juga ada yang keluar daripada Kelantan yang amat banyak sekali. Angin kencang sebab kena pegang kemah. Kita kadang-kadang cuaca tak tentu sekarang. Itulah. Cabarannya cuaca lah. Cuaca lah sekarang ni kadang panas. Kalau kena utara puasa ni panas. Gua Musang adalah satu daerah bersepadanan dengan negeri Pahang. Di sinilah anggota kita terdiri daripada PDRM, ATM dan juga rela. Melaksanakan penugasan bagi menguatkuasakan SOP PKP. Di SJR ni kita akan memastikan rentasan negeri mempunyai dokumen yang lengkap sebelum melepasi negeri Kelantan. Begitu juga sebaliknya daripada luar masuk ke dalam negeri Kelantan. Jadi pihak kuasa akan memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang dikeluarkan baru kita benarkan masuk. Gua Musang kini satu-satunya daerah yang dikategorikan sebagai zon kuning, manakala 9 daerah lagi di Kelantan zon merah. Pasukan Polis Marin Wilayah 3 Bengkalan Kubur, Tumpat, Kelantan mengetatkan kawalan di Sungai Golok, sempadan Malaysia Thailand bersama pihak berkuasa Thailand dalam usaha mengekang aktiviti penyeludupan sepanjang bulan Ramadan. Pegawai Pemerintah Pasukan Polis Marin Wilayah 3 Bengkalan Kubur, ASP Muhammad Ruzwan Ahmad berkata, kawalan turut dilakukan terhadap aktiviti penyeludupan mercun ke negara ini dari negara jiran. Berdasarkan info yang saya terima lah, kita membuat kajian pemantauan. Aktiviti penyelundupan ni dia akan bermula sebelum bulan puasa lagi. Jadi sebelum bulan puasa, waktu itu ada waktu tempoh yang paling sesuai lah. Sebab memandangkan waktu berpuasa ni, jadi dari segi penguatkuasaan kita pun, kita tahu dari segi penguatkuasaan untuk memberi lebih tumpuan kepada bawah mercun lah, bawah bahan letupan. Tambah beliau, pihaknya akan mengadakan Op Benteng Khas musim perayaan bermula 1 hingga 20 Mei. Operasi membabitkan 2 pegawai dan 30 anggota polis marin dengan menggunakan 5 bot membuat rondaan di sekitar perairan Sungai Golok yang bermula daripada Bengkalan Kubur hingga ke Kubang Pak Hitam Pasir Mas.
Seorang anggota polis berpangkat sarjan mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM13,000 pada 2018. Tertuduh Muhammad Saiful Saifuddin, 31 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Murtazadi Amran di Mahkamah Session Alustar semalam. Tertuduh didakwa meminta suapan RM13,000 itu daripada Abdul Rahman Mumtaz Ali ketika bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star. Kesalahan dilakukan pada 19 Februari 2019 sekitar jam 7 petang sebagai dorongan menutup kes narkotik. Bagi pertuduhan kedua pula, dia dituduh secara rasuah memperoleh untuk dirinya suapan RM9,000 daripada lelaki sama sebagai dorongan tidak meneruskan siasatan kes narkotik itu. Kesalahan dilakukan pada pukul 4.30 petang di dalam kereta di kawasan parkir teksi stesen bas Shahab Perdana pada 21 Februari 2018. Dan dalam pertuduhan ketiga, sarjan itu didakwa melakukan perbuatan sama dengan memperoleh suapan RM4,000 daripada lelaki sama untuk dorongan yang sama. Kesalahan dilakukan pada pukul 6.45 petang di dalam kereta di sebelah restoran makanan segera pada 22 Februari 2018. Mahkamah membenarkan Muhammad Saiful diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. 8 Jun sebutan semula kes. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT melancarkan aplikasi MyWira yang memudahkan pencarumnya berurusan secara dalam talian. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pihaknya mensasarkan 80% pencarum akan mendaftar sehingga April tahun depan. Pada era kini, orang lebih ramai cenderung menggunakan aplikasi atas talian untuk melaksanakan transaksi. Contohnya seperti iAccount yang dibangunkan oleh KWSP atau Tijari yang dibangunkan oleh Lembaga Tabung Haji dan sebagainya yang memfokuskan kepada urus niaga di dalam talian. Beliau berkata demikian ketika merasmikan aplikasi itu di Wisma Pertahanan semalam. Katanya, MyWira merupakan aplikasi direka khas untuk kemudahan dan keselesaan pencarum. Antaranya mengakses caruman, memeriksa status permohonan pengeluaran caruman dan akses kepada maklumat mengenai akaun unit amanah. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara. Bangladesh menutup pintu masuk sempadannya kepada India selama 2 minggu susulan lonjakan kes COVID-19 di negara jirannya itu. Bagaimanapun, pergerakan kenderaan muatan barangan dari India masih dibenarkan untuk memasuki Bangladesh. Semalam, India mencatatkan lebih 350,000 jangkitan kes baru COVID-19 dengan lebih 2,800 kematian dalam tempoh 24 jam. Ia merupakan rekod tertinggi sejak pandemik itu menular tahun lalu. Setakat hari ini, India merekodkan lebih 17 juta kes positif dengan hampir 200,000 kematian. Di China, seorang bapa dan anaknya nyaris maut selepas beberapa bongkah batu besar terjatuh dari lereng bukit dan hampir mengenai kereta mereka. Kejadian berlaku di bandar Chongqing, utara negara itu. Insiden ini sempat dirakam dashcam kereta mangsa dan kenderaan di hadapan mereka. Lebih parah, tebu memenuhi kawasan sekitar sejurus batu berkenaan menghentam struktur jalan raya sekaligus membataskan pandangan mangsa. Mujur kedua-duanya selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mengumumkan tarikh baru bagi zon ASEAN membabitkan Kedah KDAFC dan Terengganu FC yang beraksi dalam saingan Piala AFC. Keputusan dibuat selepas mendapat pengesahan jadual baru pertandingan kelab utama benua, saingan play-off Liga Juara-Juara Asia dan keputusan perlawanan peringkat awal zon ASEAN.
Keputusan perubahan tarikh perlawanan hanya membabitkan dua kumpulan untuk saingan zon ASEAN iaitu kumpulan H dan I. Kumpulan H terdiri daripada pasukan Kedah KDAFC, wakil Singapura Lion City Sailors dan Saigon dari Vietnam selain satu pasukan kelayakan akan memulakan kempen pada 29 Jun hingga 5 Julai menggantikan tarikh awal 22 hingga 28 Jun. Manakala kumpulan yang membabitkan pasukan Terengganu FC bersama Shan United, Kaya Iloilo dan Geylang Internationals dalam kumpulan I akan bersaing pada 30 Jun hingga 6 Julai. Kedua-dua kumpulan akan beraksi di satu gelanggang utama iaitu Singapura. Beralih ke saingan Liga Juara-Juara Asia, tuan rumah Sharjah mengesahkan tempat ke peringkat seterusnya selepas merakam kemenangan ketiga semalam menundukkan Air Force Club dengan kemenangan 3-2. Sementara dua lagi pasukan dalam kumpulan B, Traktor dan Paktakur, masing-masing lagi mengintai slot kedua selepas pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Berdepan wakil Iraq Air Force Club, Sharjah dikejutkan dengan gol awal lawan menerusi Jefferson Colazos pada minit ke-15. Namun Sharjah bangkit selepas itu mencipta dua gol hasil sentuhan Khalid Bawazir dan Salim Saleh untuk mendahului 2-1 tamat separuh masa. Berjaya diikat Air Force menerusi gol kedua peribadi Colazos, bagaimanapun tandukan Salim memastikan tiga mata memihak Sharjah dengan kemenangan 3-2. Lebihgah, Sharjah turut mengesahkan tempat ke peringkat seterusnya selepas mengumpul 11 mata keseluruhan. Sekian Buletin Pagi. Terus tingkatkan amalan sepanjang Ramadan dan patuhi SOP tidak kira di mana anda berada. Saya Hakim Lokman, salam hormat. Assalamualaikum.